السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Anil Muhajir Al-Makki radhiyallahu anhu qala, Su'ila Jabir bin Abdullah ayarfa'u ar-rajul yadayhi idza ra'a al-bayt? Faqala hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakunna naf'al, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Daripada Al-Muhajir Al-Makki radhiyallahu anhu. Dia ni satu orang tabi'in. Dia bukan sahabat. Dia tak sempat jumpa Nabi, tapi dia jumpa sahabat Nabi. Kata Al-Muhajir, Su'ila Jabir bin Abdullah. Dia kata ditanya satu orang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Orang tanya Jabir, ayarfa'u ar-rajul yadayhi idza ra'a al-bayt? Satu orang mai tanya sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Dia kata kalau seseorang itu pertama kali masuk dalam Masjidil Haram dan pertama kali mata dia nampak Kaabah, adakah dia kena angkat tangan dia dan berdoa? Ini musim orang nak minta. Kita baca mukadimah pada haji. Satu orang yang pertama kali sampai ke Mekah, ataupun satu orang yang duduk di negeri lain lama-lama sekali di Mekah, nak buat umrah ke, nak buat haji ke, bila dia sampai sahaja di Masjidil Haram tu, dia masuk dalam kompleks Masjidil Haram tu, masuk mata dia pertama kali nampak Kaabah. Adakah apabila dia nampak Kaabah tu dia kena angkat tangan dan berdoa? Satu orang tanya sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Faqala Jabir jawab. Dia kata hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakunna naf'alu. Dia kata aku tak boleh nak cerita pandai-pandai. Apa yang aku boleh cerita ialah kami para sahabat pergi buat haji sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kami masuk sahaja di dalam Masjidil Haram tu, nampak saja Kaabah, semua pakai angkat tangan berdoa, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Imam Nawawi rahimahullahu taala dia tulis di dalam kitab dia Syarah Muslim. Hadis-hadis Muslim, hadis-hadis riwayat Muslim ni ada satu syarah dia, Syarah Muslim, ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi buat satu quotation di sana. Dia quote, dia kata Imam Asy-Syafi'i, sunat angkat tangan dan berdoa, minta apa-apa saja. Sama ada kita nak minta itu hal berkaitan dunia, ataupun benda yang kita nak minta tu hal berkaitan dengan agama, ataupun benda yang kita nak minta tu hal berkaitan dengan akhirat, kita boleh berdoa apa sahaja. Tetapi kata Imam Syafi'i, yang paling afdal ialah bila nampak aja Kaabah, angkat tangan minta Allah ampun dosa. Itu paling afdal.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Imam lain ada pendapat dia. Imam Malik ni salahnya. Imam Malik kata tak sunat angkat tangan. Tapi Imam Asy-Syafi'i dia berpendapat kata sunat. Pasal apa? Pasal hujah Imam Syafi'i berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang berpeluang untuk menjadi tetamu Allah di rumah Allah di Mekah, bila sampai sana esok ni, masuk saja, mula sekali kena ingat nak langkah masuk dalam Masjidil Haram tu kaki kanan. Yang tu dulu. Kadang-kadang terlupa. Kita duduk main Masjid Jelutong, kita masuk kaki kanan. Pergi Masjidil Haram kita terlupa. Itu nombor satu. Masjid mana pun, apatah lagi Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kaki kanan masuk, baca doa masuk masjid. Seperti mana yang dibuat oleh Nabi SAW, berjalan dengan penuh tawaduk. Bila mata nampak aja dinding Kaabah, dia nampak sikit dulu, hitam sikit dulu, pi lagi, nampak Kaabah sebiji. Nampak tu boleh angkat tangan sambil dulu jalan tu, angkat tangan, mintalah apa-apa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tafa bil bait 50 marrah kharaja min dhunubi kayawmi waladathu ummuh, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis-hadis ini semua saya ambil daripada Sunan At-Tirmizi. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, anak ponakan Nabi, anak Al-Abbas. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man tafa bil bait 50 marrah, siapa yang boleh tawaf Kaabah 50 kali. 50 kali bukan makna 50 pusingan. 50 kali maksudnya sekali 7 pusingan. 50 kali maknanya 350 pusingan. Memang kita bila sampai di Mekah, yang dituntut kepada kita ialah memperbanyakkan tawaf. Itu yang dituntut. Tak buat umrah pun tak apa, tawaf saja. Habis sembahyang, tawaf. Duduk saja-saja di hostel ni, turun bagi awal sikit, sebelum masuk waktu, bagi awal sikit turun, tawaf. Dan tiap-tiap kali tawaf itu 7 kali, 7 pusingan, 1 sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Kata Nabi di dalam hadis ni, man tafa bil bait 50 marrah, barang siapa yang tawaf Kaabah 70 kali, maksudnya 350 pusingan, kharaja min dhunubi kayaumi waladatku ummu, keluar dosa daripada badan dia, jadi dia seperti mana hari mula, hari pertama dia beranak daripada perut mak dia. Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan hadis ni, dia kata maksud 70 kali itu ialah 70 tiap-tiap kali 7 pusingan, maknanya 350 pusingan. Itu kata Imam At-Tirmizi. Dan 50 kali itu tiap-tiap kali, tiap-tiap 7 pusingan, 1 sembahyang sunat tawaf. Itu kata Imam At-Tirmizi. Dan yang keluar daripada badan dia itu adalah dosa-dosa kecil, kata Imam At-Tirmizi. Manakala dosa besar berhajat kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pesan kepada sahabat-sahabat yang menjadi tetamu Allah, yang bakal menjadi tetamu Allah, seadanya kita di Mekah, perbanyakkanlah tawaf. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya bani abdi manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadha al-bayt wa shalla ayyata sa'atin sya'a min laylin aw naharin, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu,
Kata dia, Nabi SAW bersabda, pada satu hari Nabi bangkit, Nabi berdiri di depan adik-beradik dia, Bani Abdi Manaf. Abdul Manaf ni keturunan Nabi. Kalau dengar orang duk baca Terzanji tu, dia sebutlah Abdul Manaf ni keturunan Nabi. Dan kebanyakan daripada keturunan Abdul Manaf ini kemudiannya menjadi pemimpin di Makkah. Maka Nabi SAW satu hari berdiri di depan adik-adik-beradik dia daripada suku, daripada keturunan Abdul Manaf ni. Nabi kata, ya Bani Abdi Manaf. Nabi kata, wahai anak beranak Abdul Manaf. Nabi kata, kebetulan hampa esok nak jadi pemimpin di Makkah ni. Nabi kata, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait. Jangan ada daripada kalangan hampa yang cuba untuk nak melarang mana-mana orang yang nak tawaf di Baitullah ini. Nabi Muhammad. Nabi tahu dah adik-beradik dia, keturunan Abdul Manaf ni esok akan menjadi penguasa, esok akan menjadi pemimpin, akan jadi orang besar di Makkah. Mereka ni ada say, ada suara untuk nak halang orang buat itu ini dan sebagainya. Maka Nabi pesan dekat adik-beradik dia yang esok nak jadi ketua ni. Nabi kata, hampa esok kalau nak jadi ketua, kalau nak jadi pemimpin kepada orang-orang di Makkah ni, aku nak pesan dekat hampa satu benda. Apa dia? Jangan sekali-kali siapa-siapa daripada kalangan hampa yang esok jadi pemimpin hidup larang orang tawaf Baitullah ni. Nabi kata, itu sebab tuan-tuan, kalau kita pergi di Madinah, Masjid Nabawi dia ada waktu tutup. Lepas semayang Aisyah, tak lama dia tutup. Subuh esok baru dia buka. Tapi Masjidil Haram dia tak tutup sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal dia bersabit daripada larangan Nabi SAW. Nabi tak bagi tutup Masjidil Haram daripada orang bertawaf. Kemudian kata Nabi SAW, wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lail aw nahar. Nabi kata, jangan larang mereka nak semayang di Masjidil Haram ni, tak kira malam siang. Oleh kerana itu tuan-tuan, di Masjidil Haram tidak ada waktu larang sembahyang. Tak ada waktu dilarang sembahyang. Macam kita di sini lepas subuh tak boleh sembahyang, sehingga terbit matahari qadar segala baru boleh sembahyang. Lepas asar tidak ada sembahyang sunat dan sebagainya. Ada masa-masa yang dilarang kita buat sembahyang. Tapi bila ada di Masjidil Haram, tidak ada waktu yang dilarang sembahyang. Sebaliknya, bila-bila masa pun boleh sembahyang. Lepas semayang subuh, dia pergi tawaf sunat. Dia tawaf sunat 7 pusingan, dia pergi belakang makam Ibrahim, dia semayang sunat tawaf. Jangan ada siapa hidup larang dia kata tak boleh. Pasal apa? Pasal tidak ada larangan untuk sembahyang di Masjidil Haram ini pada bila-bila masa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay at-tawaf bi suratayn, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang sunat tawaf. Tentu dia tengok yang kita ibadat kita dalam Islam ni, dia ada sabitan, dia ada sabit daripada nas. Ibadat kita tak boleh reka, tak boleh tokok tambah dan tak boleh kreatif dalam soal ibadat. Ibadat khusus yang melibatkan sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, ini ibadat khusus. Macam mana Nabi buat, macam tu kita kena buat. Tak boleh kita buat lebih-lebih, pandai-pandai dan sebagainya, tak boleh. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay tawaf bi suratayn, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Rakaat pertama Nabi membaca qul ya ayyuhal kafirun selepas membaca Fatihah. Dan pada rakaat yang kedua Nabi baca Fatihah dan Nabi baca qul huwallahu ahad. Kalau kita baca surah lain pun tidak salah, tetapi kalau kita baca macam Nabi baca, dapat ganda pahala.
Satu lagi pahala apa? Pahala kerana kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nampak berapa punya cantik benda-benda ni. Kita nak pergi Mekah ni bukan senang, tuan. Bukan senang. Satu, kena ada duit. Yang kedua, kena ada rezeki. Rezeki maksudnya apa? Tuhan bagi rezeki, kita dapat pergi. Berapa banyak orang ada duit tak boleh pergi? Pasal apa? Kita tak ada rezeki dia nak pergi Mekah. Tak boleh pergi. Jumpa satu sahabat baru ni, jumpa. Dia kata, ustaz dia kenal siapa-siapa lah. Dia kata, kenal Ahmad. Dia kata, nak apa ni haji? Dia kata, haji. Saya apa ustaz? Saya baru pencin. Lepas pencin baru pergi daftar tabung haji. Daftar tu dia bagi tahun 2012. Dia kata 2012 kira tak lama lah. Baru ni saya jumpa seorang 2018. Bukan tak pencin dah. Dia kata tak lagi duduk tunggu ni, tak lagi dia main sakit, dia main apa ni. Kalau boleh nak pergi cepat daftar cepat lah itu ni. Kita kata kan nampak anda. Pasal apa? Rezeki tak main lagi. Duit dah dah. Duit semua dah cukup dah. Tapi tak ada rezeki. Nama ni duk ada 2012. Nama duk ada 2018. Ada rezeki kita dapat pergi. Nak dapat pergi ni susah. Nak ada duit pun susah. Nak dapat rezeki untuk pergi tu pun susah. Dah pergi buat pergi elok-elok. Nabi kata apa? Nabi kata khudu anni manasikakum. Nabi kata ambillah daripada aku urusan ibadat haji kamu. Nabi kata khudu anni, ambillah daripada aku. Ni cara buat haji ni, ambil daripada aku. Jangan duduk reka-reka pandai-pandai. Pasal apa? Pasal kita tidak akan dapat kesempurnaan kalau kita tidak ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bab sembahyang sunat tawaf, sembahyang sunat aja, tapi Nabi bagi petunjuk dia. Nabi kata apa? 2 rakaat sunat tawaf itu buat di belakang makam Ibrahim. Kalau nak kira Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bila masuk sahaja dalam kompleks Masjidil Haram ni, Nabi masuk aja, Nabi tawaf ke Hajar Aswad. Nabi sampai di sana, Nabi istilam dengan tangan. Istilam maksudnya sentuh. Suar tangan masuk sentuh. Lepas tu Nabi pucuk. Lepas tu Nabi tak tawaf. Nabi tawaf 3 pusingan. Yang pertama tu Nabi tawaf berlariana. Tiap-tiap kali sampai di rukun Yamani, Nabi angkat tangan. Bila sampai berbetulan dengan Hajar Aswad, Nabi angkat tangan ataupun Nabi istilam. Kalau tak boleh istilam, duduk jauh, Nabi angkat tangan. Angkat tangan tanpa kucuk. Kucuk ni kalau kita suar tangan, kita istilam, kita sentuh, baru kita kucuk tangan. Kalau kita tak boleh sentuh, angkat saja. Kemudian kawal 4, 5, 6, 7. Habis 7 pusingan, Nabi tuju pergi ke makam Ibrahim. Sambil Nabi pergi, Nabi baca wattaqidu min maqami Ibrahim musalla. Nabi baca sepotong ayat Quran. Jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Nabi baca ayat tu, wattaqidu min maqami Ibrahim musalla. Nabi sampai di situ, duduk belakang tu 2 rakaat sembahyang sunat tawaf. Rakaat pertama bismillah, Fatihah, kemudian qul ya. Rakaat kedua Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad. Kemudian Nabi berjalan balik pergi ke Hajar Aswad. Nabi istilah lagi sekali. Lepas tu Nabi berjalan ke Safa untuk nak buat sa'i. Sambil tu berjalan pergi ke Safa, Nabi baca inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Bila sampai di Safa, Nabi naik kadar seperdirian orang. Kemudian baru turun start jalan satu. Di antara lampu hijau yang ada lah, Nabi berlari anak. Lepas tu Nabi berjalan komplit 7 pusingan. Nabi tahallul, potong rambutnya. Maka itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam min 'indi wa huwa qarinul 'ain tayyibun nafs. Faraja'a ilayya wa huwa hazin. Faqultu lahu فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي
Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, satu hari Nabi keluar daripada rumah aku. Nabi keluar daripada sisi aku. Ini cerita dia ada di Mekah, bukan di Madinah. Dia ada di Mekah. Satu hari Nabi keluar daripada Aisyah, duduk dengan Aisyah, keluar daripada Aisyah ni. Wa huwa qarirul ain. Mata Nabi nampak sejuk aja, dia kata. Aisyah kata, mata Nabi ketika Nabi keluar meninggalkan Aisyah tu, Nabi keluar tu, wa huwa qarirul ain. Mata Nabi nampak sejuk, nampak tenteram, nampak tenang. Tayyibun nafs. Keadaan Nabi nampak selesa, nampak tak ada masalah apa. Faraja'a ilayya wa huwa hazin. Tak lama lepas tu Nabi balik mai. Nampak keadaan Nabi ni hazin. Hazin maksudnya nampak susah hati, nampak duka cita, nampak macam ada masalah. Macam yang kata tahun Nabi mengalami kewafatan Khadijah apa semua dulu ni, tahun tu dinamakan Amul Huzni. Huzni, hazin, maksud dia duka cita, sedih. Tahun duka cita. Nabi tadi duduk dengan Aisyah. Waktu Nabi nak keluar tu, Aisyah kata qarirul ain. Nampak mata Nabi sejuk ya. Nampak tayyibun nafs. Nampak keadaan Nabi tenang, tenteram elok. Nabi keluar kita apa lama, Nabi balik mai wa huwa hazin. Keadaan Nabi ni nampak hazin, nampak duka cita, nampak macam susah hati, nampak macam ada masalah. Maka Aisyah tanya dia, Aisyah kata, ya Rasulullah, pasal apa ni? Tadi nampak okey, ni pasal apa balik nampak susah hati? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, inni dakhaltul Ka'bah. Nabi kata cerita macam ni. Tadi aku tawaf, aku sembahyang sunat semua. Lepas tu dakhaltul Ka'bah, aku masuk dalam Ka'bah. Wa wajidtu anni lam akun fa'altu. Lepas pada aku peluang, aku harap kalaulah boleh masa ni boleh patah balik, aku tak mau masuk dalam Ka'bah. Wa wajidtu, Nabi kata wa wajidtu, dan sukalah aku kalau boleh anni lam akun fa'altu. Kalau boleh aku tak masuk Ka'bah macam aku masuk dah tadi. Inni akhafu an akuna ata'abtu ummati min ba'di. Nabi kata bukan pasal apa, pasal umat aku depa sentiasa duk perhati aku. Aku buat apa depa nak buat. Aku takut kerana tadi selepas tawaf tadi aku masuk Kaabah, aku takut umat aku ingat lepas tawaf kena masuk Kaabah, maka ini menyusahkan depa. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia Nabi ni dia tahu, dia ni satu qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi hampa semua pada diri Nabi ini contoh yang sangat baik. Jadi Nabi tahu dia ni menjadi contoh kepada semua orang yang ada pada masa itu. Jadi orang ni yang kata sahabat Nabi ni, mereka ni duk observe Nabi, mereka duk tengok Nabi. Nabi buat apa mereka nak buat. Nabi pakai macam mana, pakaian Nabi, tangan dia selalu sampai pergelangan tangan ke, pakai macam singlet ke, Nabi pakai kepiah ke, Nabi pakai serban ke, Nabi pakai serban ikat ke, Nabi pakai serban buah atas kepala ke, Nabi ni kalau dia pakai serban ikat, ekor dia buatang mana, Nabi kalau pakai kain dia macam mana, Nabi ni kalau semayang lagu mana, Nabi ni kalau dia lepas bagi salam dia duduk macam mana. Apa Nabi buat? Tiap-tiap satu benda yang Nabi buat tu bukan sahaja diperhatikan, bahkan menjadi ikutan para sahabat. Menyedari tentang benda ni, Nabi sedar tentang benda ni, menyedari tentang benda ni. Nabi rasa, tadi aku lepas tawaf tadi, aku semayang sunat, aku pergi masuk Kaabah. Aku takut pokok esok umat aku bila mereka tengok aku buat macam tu, mereka duk ingat kata lepas tawaf kena masuk Kaabah. Maka itu menyusahkan umat aku. Kalaulah boleh aku tak buat macam tu, kerana aku takut orang ingat kata kena buat macam tu.
Semacam mana Nabi SAW, dia tiap-tiap hari dia tak tinggal sembahyang witir. Maka kerana tu dalam mazhab Hanafi dia kata witir ni wajib. Nampak tak? Nampak? Kerana Nabi buat, kerana ada hadis menceritakan kata Nabi tak tinggal. Kerana tu ada satu kumpulan menganggap benda tu wajib. Mazhab lain tak kata wajib. Mazhab lain kata sembahyang yang fardu, yang wajib ni 5 saja. Hanafi dia buruh yang ni sebagai wajib. Pasal apa? Pasal dia jumpa satu hadis mengatakan Nabi SAW tak tinggal sembahyang witir. Nabi takut yang ni. Bulan puasa, Nabi sembahyang tarawih, Nabi main masjid. Mula Nabi main tak ramai, lepas tu main ramai sikit, lepas tu makin ramai, lepas tu dah jadi ramai, Nabi tak main masjid. Nabi tak main masjid. Sahabat tunggu sampai sayup, sampai lewat. Nabi tak main lagi. Lama-lama mereka buat dah tanpa ada Nabi. Lepas tu mereka pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, semalam semua pakat duk tunggu. Pasal apa tuan tak main? Nabi kata apa? Nabi kata aku tak mau. Kalau tiap-tiap malam aku main, hampa dia ingat kata tarawih ini wajib. Nabi tak pergi tu pasal apa? Pasal dia tahu orang duk tengok dia. Dia tahu kata orang akan mengambil kesimpulan hukum berdasarkan perbuatan dia. Maka dia tak mau macam tu. Dalam bab haji ni, bila Nabi pergi buat haji, Nabi buat haji sekali je. Bila Nabi buat haji, sahabat mai tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah haji ni tiap-tiap tahun? Nabi sengah. Sahabat kata, ya Rasulullah, adakah haji ni tiap-tiap tahun? Nabi diam, tak mau kata apa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, haji ni kena tiap-tiap tahun tak? Nabi kata, kalau aku kata susah hampa semua. Nabi kata. Makna dia apa bila? Makna dia yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ni, dia ni tak mau Allah kena bagi susah orang ni, dia tak mau. Sehingga kan Nabi SAW satu hari pergi tawaf Kaabah. Lepas tawaf Kaabah, Nabi masuk dalam Kaabah, Nabi keluar-keluar, dia berasa menyesal. Dia takut, bukan menyesal masuk tu, dia takut kot-kot tindakan dia selepas tawaf masuk tu difaham oleh sebahagian orang kata lepas tawaf kena masuk Kaabah. Jenuh mati melungguh di depan pintu Kaabah. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kuntu uhibbu an adkhul al-bait fa salli fihi fa usalli fihi فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلتني الحجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت أو كما قال حديث رواية إمام الترمذي. Kata Aisyah, aku satu hari, aku teringin nak semayang dalam Kaabah. Tadi cerita Nabi, lepas tawaf satu hari itu Nabi masuk dalam Kaabah. Ini pula cerita isteri Nabi, Aisyah. Dia tu simpan satu keinginan, teringin dia ni, kalaulah boleh, dia nak semayang dalam Kaabah tu saja. Fa'akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadi. Dia kata, aku habaq dekat Nabi, ya Rasulullah, teringin nak semayang dalam Kaabah. Nabi dengar macam tu, Nabi terus pegang tangan dia. Nabi pegang tangan Aisyah, Nabi bawa dia. Fa akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadi fa adkhalatni al-hijr. Nabi pegang tangan Aisyah, bawa pergi masuk dalam hijr Ismail. Hak lengkung tepi tu, hak sekerat, bangunan sekerat tu. Nabi bawa masuk dalam hijr tu dekat Pancuk Mas tu. Bawa dia masuk dalam tu, Nabi kata salli fil hijr. Nabi kata semayang dalam hijr Ismail ni. Semayang di sini. In aradti dukhul al-bait. Kalau hang teringin nak masuk dalam Kaabah, mai semayang kami. Pasal apa? Pasal fa inna ma huwa qit'atun min al-bait. Kerana hijr ini adalah sebahagian daripada bangunan Kaabah. Masuk dalam hijr semayang sama macam hang masuk dalam kotak persegi Kaabah tu semayang, sama. Nabi kata. Pasal apa? Nabi terang. Nabi kata, fa inna ma huwa qit'atun min al-bait walakin qaumuk istaqsaruhu hina banaw al-Ka'bah. Dia kata cerita atai-atai ini Kaabah. Tapi ketika Quraisy membangunkan Kaabah dulu, mereka tak cukup belanja. Maka mereka berhenti pembinaan dia setakat ini sahaja. Maka ini tetap dia anggap sebagai Kaabah. Sebab kalau kita tawaf, kita shortcut masuk situ.
Kita ingat kita terdih. Rupanya tawaf itu tidak sah. Dan dia tengok apa ni, lorong tu ada cantik, dia like macam tu. Maka dia habis awal. Lepas tu dia pergi gelap di tepi dia nak. Geng-geng habis lambat, dia kata, apa potong lah orang, bukan ada potong. Dia kata, ini bukan cerita kesalahan trafik. Kesalahan trafik, kita potong double line apa, 3 habis, perempuan tu cerita lain. Ini cerita hang potong, tawaf tak sah. Cerita dia pasal apa? Pasal potong kot tu, seolah-olah macam kita masuk dalam Kaabah, kita tidak tawaf Kaabah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ambil satu dua benda yang kita boleh kutip, abuan kita nak pergi sana. Walaupun tahun ini kita tak pergi haji, mana nak tahu kita ada rezeki boleh pergi umrah, ini juga benda yang kita kena tahu. Mana nak tahu lagi 2 tahun kita dapat pergi haji, ini juga benda yang kita kena tahu. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Jilid 17 ni jilid yang kita baca itu tak habis. Dekat nak puasa, kita stop jilid ni, kita pergi baca puasa satu tajuk. Puasa dah lepas, puasa 6 pun dah lepas, kita balik dengan jilid 17 balik. Kita pergi pagi pun jilid 17. Muka surat 195. Muka surat 195, dia kata bab ma jaa fi fadli salati zatil bain. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan kelebihan memperbaikan antara 2 orang yang bermusuhan. Ini tajuk dia. Kalau ada 2 orang kawan kita berkelahi, kita ni third party. First party dengan second party berkelahi, kita ni third party. Kita kawan dia ni, kita kawan dia ni. Islam kata apa? Kita pergi jadi orang tengah, bagi dia baik balik. Dia bagi dia baik balik. Pergi kat dia ni, kita aku dengar kata hang dengan dia ni ada masalah lah ni. Oh, dia terus maki kau tu. Kita kata ni, satu aku nak abangkan. Hari tu aku sembang dengan dia. Dia punyalah puji hang. Dia kata hang bagus. Dia sedih bila jadi macam ni dengar. Kita pergi cakap macam tu. Dia baru maki dia. Kau ni main abang kata kau tu puji dia. Dia rasa guilty. Dia rasa bersalah. Betul tak? Aku nak bohong hang tu dapat apa? Kata dia. Padahal kau lupa maki juga. Tapi kita pergi abang kata kawan tu tak pernah kata apa tak elok sekarang. Bohong yang macam ni ada hadis mengecualikan. Bohong untuk nak bagi baik 2 orang yang bermusuh tidak salah. Dia ni pun pasal bersalah. Tak kita pergi jumpa kau ni, kita buat tegak macam dulu juga. Bila kita tadi aku jumpa dengan A, hang jumpa dia ni tak boleh pakai, dia maki, kita kata kata hang marah dia kat dia. Tadi tak aku jumpa dia tu sedih pada jadi masalah dengan dia betul-betul kata dia tak boleh cari dah kawan macam hang. Allah, dia pun susah. Tapi kita, yang kata kita di muka kita ni, bila orang bergaduh, kita duk pergi bawa petrol, bila cerok bagi api kuat lagi. Perangai kita ni. Syok tengok orang bergaduh. Tak tahu apa penyakit tu ada dalam perut kita, duk bersarang dalam hati kita, tak tahu. Tapi kita syok tengok orang bergaduh. Ini satu penyakit. Bukan kita nak pergi bagi jadi baik. Agama suruh kita ni jadi pihak yang bagi mereka ni baik. Tapi tak, kita nak masuk bagi jadi rosak lagi. Apa kita dapat? Dunia pun kita tak dapat apa? Akhirat kita dapat dosa. Ketahuilah saudaraku, dia kata bermula memperbaikan dan juga mendamaikan antara muslimin, antara orang-orang Islam yang berkelahi dan berseteru itu besar kelebihannya. Dia kata pahala besar. Kita bagi orang berkelahi jadi baik, pahala besar. Dia kata iaitu dapat pahala lebih tinggi daripada darjat puasa dan semayang dan sedekah dan zakat. Dia kata kita pergi jadi orang baik, nak bagi 2 orang yang berkelahi ni jadi kawan balik, pahala dia lebih besar daripada kita pergi buat benda-benda tadi ni. Maka iaitulah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menunjukkan kepada kita kelebihannya itu. Kata dia an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdal min darajati as-siyam was-salah was-sadaqah waz-zakah qalu bala qala salahu zatil bayn fa inna fasada zatil bayn hiya al-hadiqah. Di riwayat Ibnu Sa'ad sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Betul kena tahu Abu Darda ni sahabat Nabi
yang cukup zuhud. Dunia tak lekat di hati langsung. Ni Abu Darda. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, maukah kamu aku khabarkan kepada kamu amal yang lebih utama daripada puasa sunan, daripada sembahyang sunan, daripada sedekah sunan, dan daripada zakat sunan? Bila didengar mereka akan pertanyaan Nabi yang demikian, lalu mereka kata, bahkan ya Rasulullah, ceritalah dekat kami. Nabi tanya sahabat-sahabat ni, Nabi kata, hampa mau tak aku nak cerita dekat hampa ada satu amalan, ada satu perbuatan, kalau hampa buat benda ni jauh lebih baik daripada bangkit tengah malam sembahyang sunat, jauh lebih baik daripada puasa sunat, jauh lebih baik daripada hidup sedekah sunat dekat orang. Amalan ni jauh lebih baik, lebih besar pahala dia. Hampa mau tak aku nak abang kat hampa apa amalan tu? Sahabat kata, tentu kami nak tahu. Apa dia ya Rasulullah? Sabda Nabi, ialah memperdamaikan dan memperbaikkan orang yang bermusuh-musuh dan berseteru dan berbenci-benci. Tengok ada dua orang ni bergaduh, berkelit, tuan-tuan. Kita dalam hidup mana ada tak pernah ada selisih faham. Bini kita menikah dah berapa puluh tahun dah, anak pun dah besar, renjong kami dah punya besar, pun sampai hari ini kadang-kadang tergigit juga. Tu bini kita duduk satu rumah, kita kenal dia, dia kenal kita, rahsia kita, dia tahu rahsia dia, kita tahu. Macam tu punya akrab, punya rapat, punya ni pun kadang-kadang ada juga sikit. Apatah lagi dengan orang kita kenal tak kenal, kadang-kadang ada hal. Kita awak mereka, kita kona lebih sikit, kawan belakang orang pen kata dandan buka tingkap nombor keluar buat tingkap. Oi, jangan buat pasal pun. Kita dua orang elok depan tu apa ke tu lori apa berhenti, kita nak elok, kita bagi signal elok. Lepas tu kita kona pergi kanan sikit, dia pergi renggah 10 rompong lepas tu buka tingkap lah tu juga. Ulang lagi, ulang buat tingkap. Ui. Tuan-tuan tahu tak kata ada hukum macam tu? Kita ada orang macam tu. Mau tak mau kita pun begitu. Depan mata saya hari tu ni nak masuk jambatan Pulau Pinang. Satu motor tu main ke belah kiri, kereta ni dia nak main ke Pulau Pinang. Motor ni daripada kiri dia pergi kanan, dia nak pergi jalan, nak pergi juru. Kereta ni Hon dia angkat kaki tu tunjuk naik motor ni, angkat kaki tunjuk kat kereta ni. Kereta ni dah masuk dah jalan ni, nak main jambatan Pulau Pinang ni, berhenti dia agostan nak pergi hambat balik. Kita ada kat belakang ni. Kita nak pergi hala 70, jadi drama tu boleh panjang sikit lah. Kalau kita main pinang tak nampak lah. Dia tengok, dia kostan dia hambat motor ni. Motor hak angkat kaki tadi, tengok cermin Syekh ni duk hambat, dia pun koyak minyak lari. Dia hambat, dia pinggir, dia jatuh. Ada rumput tepi tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni kata manusia. Manusia ni, dia benda sikit tu, dia boleh jadi sampai tumpah darah. Maka kerana itu Islam dia tak mau benda ni bagi jadi panjang, dia tak mau benda ni bagi jadi tak elok. Awal-awal Islam potong bang, kalau nampak nak jadi tak elok, buat bagi elok. Tak boleh. Pihak ketiga kena tolong bagi mereka elok. Jangan bagi mereka terus dalam benci-membenci, dalam bermusuh di antara satu sama lain. Kita boleh bayang tak kalau kita sama kita orang Islam ni, kita tengok dia tengok kita boleh senyum hati, kita boleh sejuk, dia boleh senyum hati, dia boleh sejuk. Berapa punya aman damai masyarakat kita ni. Kalau boleh dapat keadaan macam tu. Tak ada dalam hati-hati kita ni, tak ada duk ingat, duk genggam penumbuk, duk ingat nak. Tak ada. Kita jumpa dia dengan hati yang cukup lapang, kita senyuman kita keluar tu cukup manis, kita suka dekat dia, dia pun senyum cukup manis, dia suka dekat kita. Tuan-tuan boleh gambar tak macam mana keadaan masyarakat tu? Tak ada. Masyarakat kita hari ni tengok je ada benda tak elok dia ingat dalam hati. Tengok je ada satu lintasan tak baik dia main dalam hati. Tengok je dia jadi macam tu. Demikianlah kita ni jauh daripada petunjuk Allah dan petunjuk Nabi SAW. Dia beritahu di sini. Maka sabda Nabi, amalan yang paling baik, lebih baik daripada sembahyang sunat, daripada puasa sunat, daripada sedekah sunat, ialah memperdamaikan dan membaikkan hubungan dua orang yang bermusuh-musuh dan berseteru dan berbenci-benci. Kerana bahawasanya kejahatan orang-orang yang bermusuh dan berbenci itu
ialah pencukok agama. Nabi kata al-haliqah. Haliqah maksudnya cukok. Cukok kepala bagi botak ni. Al-haliqah maksud dia cukok. Nabi kata kita bermusuh-musuhan, kita berseteru, kita berdendam, kita benci antara sama-sama kita orang Islam ni ialah al-haliqah. Dia menjadi satu cukok kepada agama. Apa amal baik kita buat, dia cukok amalan tu semua. Jadi tak ada amal baik dekat kita. Macam tu. Baik, yakni dia membinasakan agama, Nabi kata, dan dialah bala yang menyebabkan segala penyakit tu dia. Benci dekat sama-sama Islam, musuh dengan sama-sama Islam ni, dia kata punca kepada segala kejahatan. Punca. Kita bila kita tak suka kat satu orang, kita tak akan tolong dia, kita tak akan pergi ziarah dia, kita tak akan doa kebaikan untuk dia. Punca dia apa dia? Punca dia pasal kita benci dia. Itu Karena kita tak suka kat dia. Dia jangan main minta tolong kat kita. Muka dia kita tak mau tengok. Tu pasal apa? Pasal benci. Kerana benci tu, segala kebaikan tak boleh buat. Potong habis. Jadi kita lah cakap kat aku dengan dia ni, aku tak boleh aku pangkah lah. Oh, tak dan bilang ayah nak pangkah dia ni. Kan? Aku dengan dia ni, aku tak boleh dah. Aku nama dia, aku tak boleh dengar. Aku pangkah dia. Tak boleh. Islam tak bagi kita macam tu. Pasal apa? Pasal dia menjadi pemula ataupun pencetus kepada keburukan yang lagi banyak nak main lepas daripada itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang membawa kepada bercerai-berai dan juga berperang dan berbunuh-bunuh di antara sama-sama Islam. Tuan-tuan tengok. Di Palestin, Hamas dengan Fatah berkelahi. Kalau orang Fatah jadi apa-apa, orang Hamas tak tolong. Kalau orang Hamas jadi apa-apa, orang Fatah tak tolong. Kalau sekiranya dalam hati Hamas dan Fatah ni ada rasa benci. Tapi yang kita duduk nampak setakat ni, Hamas ni hati dia cantik. Walaupun Fatah dah buat macam-macam dekat dia, dia cuba juga nak cari jalan. Oh, mana ada nak ajak supaya jadi kawan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata At-Tirmidzi, ini hadis hasan lagi sahih dan diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya sabda Nabi ialah pencukok. Bukannya kata pencukok rambut, bahkan dia adalah pencukok agama. Nabi kata. Masalah berbenci-benci sama orang Islam itu membinasakan agama. Sesungguhnya telah kita sekarang boleh mempersaksikan orang yang berbenci-benci dan bermusuh-musuh dan berdengki-dengki itu menjadi rosak agama. Pengarang kitab ni dia kata apa? Lah ni dalam masyarakat kita, depan mata kita boleh tengok macam mana dua orang yang bermusuh dan berbenci ini rosak habis agama dia. Rosak agama dia. Baik, iaitu masing-masing melanggar hukum Allah yang menyuruh supaya bersatu hati dan bersetuju-tuju fikir di antara satu sama lain. Itu dia. Pasal apa kata dia panggil rosak agama? Pasal dia langgar agama. Agama suruh orang Islam ni jadi baik, dia pergi cari gaduh nak berkelahi sama-sama Islam. Awal-awal dah dia langgar hukum agama, dia tak akan jadi baik. Begitu. Dan berkasih-kasih dan tolong-menolong antara seorang dengan yang lain, itu yang Islam suruh. Tiba-tiba diperbuat menyalahi yang disuruh agama itu. Dan terkadang-kadang dengan sebab benci, ada ia jadi berbunuh-bunuh dan mengerjakan perbuatan yang mendatangkan fitnah besar. Itu dia. Kerana benci itu, benda sudah jadi worse, rosak habis semua. Kita bila kita tak suka kat satu orang, kita tak akan cakap kebaikan dia. Kita akan cakap keburukan dia. Pasal apa? Pasal kita tak suka kat dia. Tapi kalau kita suka dekat satu orang, kita cerita kebaikan dia, walaupun dia ada keburukan, kita tutup pasal kita suka dekat dia. Alangkah baiknya kalau kita sama kita ni tak ada perasaan benci, maka kita sentiasa cerita kebaikan sama-sama kita. Dia betul. Baik. Dengan kerana itu telah diperkatakan oleh syarak bahawa tidak masuk syurga orang yang demikian itu. Itu dia. Nabi sampai kata apa? Orang yang macam ni, Nabi kata tak masuk syurga. Tak usah dia buat apa lah, Nabi kata. Itu yang kata beratnya kesalahan ini. Betapa pula nak masuk syurga manakala tidak beriman dan tidak berkasih-kasih sama-sama Islam, dia kata. Maka inilah penyakit yang telah banyak ada pada orang Islam yang melanggar hukum Allah. Oleh itu ingatlah sebagaimana pesan Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, supaya tidak jadi berbenci-benci sesama kita.
sebaliknya jadi berkasih-kasih pula. Di dalam sebuah hadis kata dia Anis Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha hiya al-hadiqah la aqulu tahliqu asy-sya'r walakin tahliqu ad-din. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Siapa dia tuan-tuan Zubair bin Awwam? Zubair bin Awwam ni dia ni jadi belah Nabi. Zubair bin Awwam ini suami kepada Asma binti Abi Bakr. Asma dengan Aisyah dua beradik. Asma dengan Aisyah dua beradik. Nabi suami Aisyah. Zubair bin Awwam suami kepada Asma binti Abi Bakr. So mereka ni kira apa? Kira ni kata beras. Mereka ni beras. Mereka ni beras. Zubair bin Awwam ni anak dia nama Abdullah bin Zubair. Anak kepada Zubair bin Awwam ini nama Abdullah bin Zubair, yang kemudiannya Aisyah ambil buat anak angkat dia. Pasal Aisyah menikah dengan Nabi tak ada anak. Nabi ambil anak kepada Zubair bin Awwam ni nama Abdullah, ambil jadikan anak angkat Nabi. Aisyah bela dia. Yang akhirnya anak kepada Zubair bin Awwam ataupun Abdullah bin Zubair ni akhirnya apa jadi dekat dia tuan-tuan? Dia mati dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dibunuh apabila Hajjaj mai serang Mekah. Pada masa itu Zubair bin Awwam ni menjadi penguasa Mekah. Dia dibunuh di tepi Kaabah dan dia disulah, mayat dia disulah di sisi Kaabah. Mayat Abdullah bin Zubair bin Awwam, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah cerita panjang benda ni semasa di Taman Krian baru-baru ni. Kita dah cerita tentang kisahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah menjalur kepada sekalian kamu penyakit segala umat dahulu daripada kamu. Nabi kata apa? Ada satu penyakit umat dulu, tapi nampak gaya dah mai ke hamba, hamba dah kena penyakit tu. Nabi kata, iaitu penyakit orang Yahudi dan Nasrani dulu, iaitu dengki dan berbenci-benci. Dulu Yahudi dengan Nasrani, mereka ni dengki cukup teruk. Hari ni penyakit dengki tu mai kat kita orang Islam, umat Nabi Muhammad. Orang Yahudi pun tak boleh bersatu lagi. Kena tengok macam mana dia terbalik puang. Kita ni pula kena penyakit ni, dan Nabi rupanya dah bagi tahu dah benda ni 1400 tahun dulu. Nabi kata penyakit Yahudi dan Nasrani dah mai dekat hampa. Nabi kata penyakit apa? Suka berdengki, suka berdendam, suka benci membenci di antara sama-sama seagama. Begitu. Maka dengki dan berbenci-benci itu dia menjadi pencukur. Nabi kata dia jadi pencukur. Bukannya aku kata dan aku maksudkan mencukur itu mencukur rambut, tetapinya mencukur itu ialah cukur agama, yakni membinasakan agama kamu. Susah payah main masjid semayang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, Aisyah semayang jemaah di masjid. Lambat jumpa hari Isnin, hari Khamis buat puasa sunat. Macam-macam benda dengan Quran, dengan apa duk baca cantik. Tengok-tengok duk berdengki sama-sama sekampung, sama-sama adik-beradik. Masya Allah. Nabi kata apa? Hiyal haliqah. Dia menjadi pencukur agama kamu. Nabi kata buat kerja punya susah payah. Ibarat kata kita semayang, kita buat puasa dan sebagainya, rambut duk tumbuh, pahala duk main cantik. Kerana hidup berdengki sama-sama ni, kerana tu dia cukup balik segala amal baik yang kita buat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung hadis tu, Nabi kata wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta yu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala unabbi'ukum bima yusabbitu dzakum lakum afshus salama bainakum. Kata Nabi, demi Allah Tuhan yang diri aku berada di dalam tangan kudratnya, tidak masuk syurga segala kamu yang berdengki-dengki dan berbenci-benci, sehinggalah beriman sekalian kamu
sebagaimana iman yang sempurna. Nabi bersumpah kata. Nabi sumpahlah hadis ini. Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadi, demi Allah Tuhan yang nyawa aku, Tuhan yang pegang. Aku bersumpah, mana-mana orang yang tu berdengki sama-sama orang Islam ni tak masuk surga. Nabi kata. Jangan macam tu punya Nabi. Tak takut kat kita. Macam tu punya Nabi bagi peringatan, bukan dengan ayat macam tu. Nabi bagi peringatan dengan macam tu punya serius. Tak takut kat kita. Masih lagi ke kita nak benci dekat sama-sama kita, sama-sama Islam? Benci dekat ustaz. Bukan benci dekat orang buat maksiat, benci dekat ustaz. Benci dekat orang baik-baik, benci dekat orang. Subhanallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tiada beriman sekalian kamu agar sebagai iman yang sempurna sehinggalah berkasih-kasih sekalian kamu. Nabi kata, hamba kalau betul-betul hamba beriman kepada Allah, nampak ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam sama-sama orang Islam tu boleh nampak. Kita reti hormat orang, itu makna kita ada iman. Kita reti hormat orang, kita jumpa orang, kita tunduk, kita tak besar diri, kita tak jual. Kita reti hormat orang, kita tunjuk hormat kita pada dia. Itu tanda-tanda wujudnya ukhuwah Islamiyah, tanda-tanda wujudnya persaudaraan Islam sama-sama kita. Jumpa buat balik keliling, jumpa buat muka buat macam tak kenal buat, tak nampak kata kita ni bersaudara. Tak nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maukah tidak sekalian kamu aku ceritakan barang yang boleh menguatkan kasih di antara sekalian kamu? Nabi kata kat sahabat-sahabat dia, hampa mau tak aku nak bagi satu petua dekat hampa? Petua nak bagi hati kita sayang dekat saudara kita yang seagama ni. Hampa mau tak aku nak bagi satu petua? Hendaklah sekalian kamu sebarkan salam antara sekalian kamu. Nabi kata salam tu rahsia dia cukup besar. Saya jumpa satu orang, Assalamualaikum. Tuan, sejuk. Sejuk. Macam mana i'lan makan ino tu yang ujung turun tu. Kita jumpa satu kawan kita, Assalamualaikum. Dia pun tengok, Waalaikumsalam warahmatullahi ya akhi. Lama tak nak. Cantik. Nampak orang dia ni leceh ni belah. Salam tak bagi, sudahlah. Nyari dengar nampak. Allah dia ni. Apa punya sel hari ni pergi jumpa dia ni. Lari. Oh, cakap basah. Cukup kasar. Oh, aku tak boleh dengan dia ni. Aku tak boleh. Aku sorry. Aku minta maaf banyak-banyak. Aku muka dia, nama dia apa aku tak boleh dengar. Oh, tuan-tuan. Itu nada tu nada apa? Nada juah. Nada kita sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita sombong dengan dia, kita sombong dengan Allah. Sebab Allah tak bagi kita berperangai macam tu, tapi kita memilih untuk perangai macam tu. Kita sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buang benda ni semua. Jumpa, Assalamualaikum. Nabi kata, ini dia boleh menjadi satu cara untuk nak semai balik kasih yang telah hilang antara kita dengan dia. Begitu. Yang ni, apabila berjumpa seorang kamu dengan seorang, tegurlah, katalah Assalamualaikum. Maka itulah yang boleh menguatkan rasa kasih di antara sesama hamba. Nabi kata. Start dengan yang tu dulu. Start dengan yang tu dulu. Kita dah berapa lama dah tak bagi salam kat dia sebab kita benci dia. Start dengan yang tu dulu. Assalamualaikum. Start yang tu dulu. InsyaAllah dia jadi elok balik. Masalah memperdamaikan antara dua orang Islam yang bermusuh itu ada seafdal-afdal ibadah. Dan itu ibadah yang paling afdal kalau kita boleh bagi dua orang yang berkelahi jadi kawan. Itu paling afdal, amalan yang paling baik. Demikianlah tersebut dalam hadis. Kata hadis itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amalu shay'in afdalu min as-salat wa islah dhatil bayn wa khalq jair bainal muslimin. Diriwayatkan hadis ini daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, tiada amal sesuatu yang lebih utama daripada menyempurnakan sembahyang 5 waktu awal waktu. Satu. Amalan paling baik masuk waktu sembahyang. Itu amal paling baik dia kata. Dan yang kedua, mendamaikan di antara dua orang yang bermusuh. Itu amal yang kedua selepas sembahyang. Sembahyang fardu awal waktu,
Amal yang kedua baik ialah kita tengok orang yang berkali ada masalah, kita bagi dia baik-baik. Itu amalan yang afdal, tangga yang kedua. Dan dia kata membaikkan perangai orang yang suka buat zalim di antara orang Islam. Yang ketiga, dia kata kalau ada satu orang dia ni zalim, kalau kita boleh pergi kawan dengan dia, bersebabkan kita kawan dengan dia, sifat zalim dia pelan-pelan hilang. Itu satu amal yang cukup baik. Kita hari ni tak, kita hari ni kalau nampak dia ni jahat, kita terus pulau dia. Nabi kata apa? Nabi kata nampak dia ni, kalau hang boleh pergi kawan dengan dia, dengan kerana kawan dengan dia, dia boleh jadi baik. Hang buat satu benda yang afdal dalam agama. Kalau semua orang tinggal orang jahat tetap jahat, mungkin bertambah lagi yang jahat ni. Tapi kalau kita boleh pergi, kita jangan pergi bercampur sampai merosakkan kita. Kita pergi pada kadar untuk nak memberi nasihat kepada dia. Tentang saya baca itu orang email mereka, saya cerita tentang sahabat kita, apa nama, yang dirong tu nama apa? Yang diorang berapa ni? Amy Search. Saya pergi umrah bulan Jul, jumpa dia di sana. Jumpa dia. Tak ada nak ni gemang dengan dia. Kan? Dia pergi dengan apa nama Ustaz Badrul Amin. Rombongan Ustaz Badrul Amin. Saya duduk hotel depan ni, lepas duduk hotel belakang tu. Ustaz Ismail Kamus pun ada hotel tu. Dia telefon main kat saya sebab ada satu sahabat beritahu saya ada. Ustaz Ismail Kamus telefon, dia kata, "Ya akhi, bin anda ni ada mana?" Saya kata, "Di Makkah." "Aywa, fi ayil funduk?" "Dia ada hotel mana?" Saya kata, "New Safa." "Ana fil wara, ana fi New Safa." Dia kata dia ada hotel belakang tu. Tanya, "Sampai bila nak balik dah?" Dia kata, "Hari ni." "Oh, nak balik saya pergi cari dia lah. Dia tak lemah dah, dia nak kemas beg nak balik." Saya pergi cari dia. Saya pergi jumpa abang apa tadi kemarin? Abang Eri tadi ni. Jumpa dia ada kat lobi tu. Tengok sekali orang macam nak kenal. Tengok dua kali memang kenal. Dan bukan sikit orang Malaysia ni tidur tumpang ambil gambar tepi dia. Baru ni satu sahabat sudah email main cerita dia. Dia pergi interview dia. Emi kita ni pergi interview dia. Nak tanya dia pasal cerita dia pergi umrah. Kau nak tanya dia macam mana boleh teringat nak pergi, kemudian pergi di sana macam mana, kemudian dah balik rasa macam mana, apa pengalaman pergi umrah. Baru kan sebut artikel lah saya baca kan. Pasal dia cakap dia apa dia kata? Dia antara poin-poin penting dalam interview tu, dia kata apa? Dia kata saya pertama kali masuk dalam apa nama Masjidil Haram, dia kata masa saya tengok aja Kaabah saya menangis dia. Tuan, Allah manusia tuan, manusia. Fitrah manusia dengan Allah ni tak boleh padam. Dia kata pertama kali saya masuk, dia kata masa saya tengok Kaabah saya menangis. Dia kata saya menangis pasal apa? Dia kata pasal saya tak sangka lah orang macam saya, dia kata Allah sudi menerima sebagai kita. Kacau tuan. Tuan, jangan kata apa-apa kata pada apa. Dia boleh teringat nak pergi dan Allah izinkan dia sampai di sana. Walaupun dalam artikel tu dia, walaupun dia kata sebelum pergi ni Utuh Adu Gempak ni punya ramai duk abang kata jaga baik-baiklah ni, kalau kita ni macam-macam mana pergi sana nanti jadi lagu tu, nanti jadi lagu ni, ada yang gila, ada yang jadi. Saya pun takut saya lah. Tapi saya tu ingat-ingat Allah, Tuhan nampak tu Tuhan aku juga. Dia kata aku nak pergi juga rumah dia. Dia sampai dia menangis tu tuan. Bukan ada siapa suruh dia menangis, dia menangis sendiri. Lepas tu dia cukup botak. Dan masa saya jumpa dia tu, gampang adalah saya pitak dengan saya dengan orang lain. Gampang dia botak. Dia kata, saya pasal reporter tanya dia, adakah ini image baru dia arti, adakah ini image baru, image kira style botak pula. Dia kata semasa saya tahallul tu, dia kata lepas tawaf sa'i umrah, dia tahallul, dia kata saya ingat Ustaz Badrul Amin abang kata cukup botak ni pahala besar, Nabi doa 3 kali pada orang yang cukup botak semua. Dia kata saya ingat saya ni siapa, diri saya ni siapa, saya nak buang semua dan saya nak mengesalkan image ni. Dia kata pasal ini kenangan saya
di Baitullah. Habis Allah nak bagi petunjuk sikit ke banyak ke, itu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat nak pergi situ sudah petunjuk. Sampai di sana seluruh yang mata itu petunjuk yang berganda. Dia boleh balik mai, boleh flashback balik, boleh terkenangkan benda tu, dan dia kata dia akan mengajak kawan-kawan artis dia pergi ke sana. Tuan-tuan jangan expect tinggi dan jangan high expectation. Duk harap dia pergi jadi bilal masjid ke apa, janganlah sampai macam tu. Dia takat tu pun anugerah Allah dekat dia. Kita belum dapat lagi anugerah istimewa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca email dari lepas hantar main tu, hati kita muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ini agama Islam ni apa dia tuan-tuan? Dia bukan agama nak pergi tokok kan. Dia bukan agama nak pergi kepak kaki tangan orang. Dia bukan agama jenis promis jenis tak. Islam ni dia agama yang menyentuh orang dengan sentuhan kasih sayang. Banyaklah kalau kita nak baca hadis macam mana Nabi SAW menghadapi orang-orang yang macam-macam ini. Nabi hadapi mereka dengan kasih sayang. Bila Nabi menghadapi mereka ni dengan kasih sayang ni bila menyentuh hati manusia, manusia tu lembut lutut. Kalau dia satu orang yang keras, satu orang yang zalim, satu orang yang apa, kita hidup bergasak dengan dia, tak dia apa tuan-tuan. Dia satu orang yang keras, kita hadapi dia dengan kasih sayang, dia tersentuh tuan-tuan. Dia tersentuh. Dan itulah spirit agama Islam. Agama Islam dia sayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tengok balik hadis ini tadi. Baik. Dia kata dan ini satu hadis. Dan ini satu hadis lagi. Dia kata an Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Ayyub, "Ala adulluka 'ala tijarah?" Qala bala. Qala sil bainan nas idza tafasadu wa qarrib bainahum idza tabaghadu wa qarrib bainahum idza taba'adu. Diriwayatkan berseorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dia bagi Abi Ayyub. Abu Ayyub betul ingat Abu Ayyub siapa dia? Bila Nabi sampai di Madinah, rumah dia lah menjadi rumah tempat Nabi tidur. Dan Nabi hijrah Mekah Madinah. Bila Nabi sampai Allah besar hati penduduk Madinah ni, semua nak offer rumah mereka untuk jadi rumah Nabi tidur. Siapa tak mau Nabi tidur di rumah mereka? Nabi pun tak kenal kalau duduk rumah dia ni kecil hati, kalau duduk rumah kawan ni jauh hati. Nabi bagi unta dia jalan depan pintu rumah siapa unta tu duduk. Nabi kata aku duduk di rumah kau tu. Unta ni berjalan dengan kehendak Allah pergi duduk depan pintu rumah Abu Ayyub. Nabi tidur rumah dia. Abu Ayyub Al-Ansari. Kata dia daripada Abi Ayyub bahawasanya Nabi SAW bersabda dia kepada Abi Ayyub. Nabi kata dekat Abu Ayyub, Nabi kata, maukah kamu aku tunjukkan kepada sekalian kamu satu perniagaan akhirat yang amat beruntung? Nabi kata ke Abu Ayyub, hamalah aku nak beritahu dekat satu peluang perniagaan yang bisnes ni ta'wid, bisnes yang menguntungkan. Begitu. Maka jawab sahabat tu, bahkan ya Rasulullah. Abu Ayyub kata, tentulah saya mau ya Rasulullah. Apakah bisnes yang ta'wid? Tentu untung. Dia kata. Maka sabda Nabi, hubungkanlah, yakni jadikanlah berkasih-kasih dan berbaik-baik di antara sama-sama manusia apabila berjahat-jahat. Nabi kata kalau nampak ada dua orang ke, ada satu kumpulan yang bergaduh, hampir bagi mereka kawan balik. Jangan bagi mereka tahu yang bergaduh. Nabi kata, pergi buat yang ni. Yang ni berkeli-kelai dan beramuk-amuk di antara mereka itu. Dan hampirkan antara mereka itu apabila berjauh-jauh mereka itu. Kalau nampak mereka ni nampak tu makin jauh, kita pergi tarik mereka bagi jadi dekat, bagi jadi kawan balik. Nampak mereka bergaduh, jangan bagi mereka bergaduh. Nampak, bagi mereka jadi elok balik.
Nampak seorang nak pergi utara, seorang nak pergi selatan, seorang nak pergi timur, seorang nak pergi barat. Ditarik mereka, bagi duduk sekali balik, bagi jadi kawan balik. Nabi suruh macam tu. Dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani. Dan satu lagi hadis dia kata an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aslaha bainan nas aslaha Allahu amrah wa a'tahu bi kulli kalimatin takallama biha itqa raqaba wa raja'a maghfuran lahu ma taqaddama min dhanbi. Diriwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, siapa yang mendamaikan antara dua orang yang berkelahi, nescaya Tuhan akan bereskan urusannya. Satu lagi, Nabi janji, kalau kita ada dua orang kawan bergaduh, kita pergi bagi mereka kawan balik. Sebagai balasan dekat kita, Tuhan akan buat apa? Segala urusan kita Tuhan akan bereskan. Tak ada benda yang tergendala dekat kita ni. Semua okey. Urusan kita di tempat kerja okey, bos tak ada masalah dengan kita. Urusan kita dalam keluarga okey, belanja-belanja semua jadi beres semua. Urusan kita dengan anak-anak okey, anak-anak pun jadi baik-baik, jadi bagus-bagus semua. Allah bagi balik yang tu dekat kita. Kalau kita pergi bagi orang yang bergaduh jadi baik, Allah bagi balik dekat kita balasan macam ni. Berapa banyak tuan-tuan, kita ni urusan kita sendiri tak beres. Urusan kita sendiri tak beres. Bini kita tahu lah apa masalah kita dalam rumah. Kawan kita tak tahu, keluarga kita mungkin tak tahu, bini kita tahu apa masalah kita dalam rumah. Dengan kerana kita pergi buat benda baik ni, Allah bereskan benda ni. Masalah-masalah yang berada ni Allah bereskan, Allah selesaikan. Allah bagi kita ni jadi tak ada masalah. Itu ganjaran yang Nabi beritahu, kata Tuhan janji macam tu. Tuhan akan bereskan urusan dia dan diberi akan dia pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiap-tiap kalimah yang dicakapkan dengan dia itu semacam pahala memerdekakan seorang hamba abdi. Kita pergi bercakap nak bagi dua orang yang berkelahi ni jadi baik. Kita pergi bercakap tu, tiap-tiap satu kalimah tu pahala dia sama macam kita merdekakan seorang hamba. Besar pahala lah. Dia nak abang kata besar pahala. Tuan-tuan, jangan kata nak merdeka seorang hamba, nak sembelih ekor kambing pun kita sakit pinggang. Ni kita berpeluang pergi Mekah buat haji kan. Kalau kita buat haji tamattu, kita buat haji qiran, kena dan ekor kambing. Ekor kambing berapa ratus ringgit lah. Kita pergi laki bini 2 orang kali 2 orang. Hak tu pun kita sakit pinggang lah. Selepas melontak hari 10 di Jamratul Aqabah, melontak hari 10 di Jamratul Aqabah, kemudian bercukur, kita tahallul awal. Lepas tahallul awal tu disunatkan kepada kita buat sembelih korban. Kalau kita jemaah Malaysia duduk di Muaisin, daripada Muaisin nak mai ke tempat melontak jamrah ni, kita akan lintas tepi itu aja kawasan orang duk buat sembelih binatang, dekat dengan Muaisin. Kalau betul-betul ikut macam mana Nabi buat, Nabi selepas selesai melontak di Jamratul Aqabah pagi 10 Zulhijjah, Nabi bercukur, Nabi tahallul awal, Nabi dibuat sembelih korban sekok di sana. Nak buat yang tu, berapa ramai orang yang pergi buat haji, dia tu fikir, dia kata ni haji dam tamattu nak kena ada 2 ekor kambing, lagi nak pergi korban pula, tak lagi kurma juah pun tak ada beli. Nampak tuan-tuan? Betapa kita rasa nak sembelih kambing sekok, nak buat korban di tanah suci ni, kita rasa satu berat kepada kita. Apatah lagi tuan-tuan nak beli satu orang hamba, nak merdekakan dia, lagi mahal tuan-tuan. Tapi apabila ada 2 orang bergaduh, kita pergi jadi ejen yang membawa mereka ni kepada berdamai. Tiap-tiap kalimah yang kita bercakap, nasihat suruh mereka baik balik ni, tiap-tiap kalimah itu sama macam kita memerdekakan seorang hamba. Nabi kata, dan kembali ia hal keadaannya, diampun baginya akan dosanya barang yang telah dahulu daripada dosanya. Allah ampunkan dosa dia yang dahulu. Dan meriwayatkan hadis ini oleh Al-Asbahani. Nah, wallahu. Lepas itu dia akan main tajuk fi karahiyati qati'atir rahim wal baghi. Cerita tentang hadis yang menceritakan tentang tegah memutuskan rahim dan juga buat zalim. Salah
Kalau kita putuskan silaturahim, dia akan terang dekat kita esok ni yang kata silaturahim tu antara siapa dengan siapa. Antara kita dengan kawan kita yang bukan adik-beradik, bukan putus silaturahim. Silaturahim ni ialah adik-beradik darah. Mak kita, ayah kita, abang kita, kak kita, adik kita, mak penakan kita. Ini dia masuk di dalam hubungan rahim. Mana-mana seorang daripada kumpulan ini tak cakap dengan mak misalnya, oh jahanam kita. Tak cakap dengan abang misalnya, habis kita. Tak cakap dengan adik. Tak, orang yang ada kaitan rahim, hubungan rahim dengan kita, kalau kita putuskan hubungan, apa akibat dia? Hadis nanti mai kita nanti baca insya-Allah. Dan dia tahu mai pula satu hadis, kalau tak silap saya dia akan mai ada satu hadis ni. Nabi SAW satu hari masuk dalam satu majlis. Nabi SAW satu hari masuk di dalam satu majlis. Nabi duduk aja, Nabi terus cakap. Nabi kata jangan duduk bersama dengan kita, orang yang memutuskan silaturahim. Nabi kalau dia kata ni mesti ada siapa-siapa ada hal dalam tu. Nabi duduk aja dalam majlis tu, sahabat semua duduk dan Nabi terus bagi statement tu. Nabi kata jangan duduk dalam majlis ni sama-sama dengan kita orang yang memutuskan silaturahim. Nabi kata. Tak lama lepas Nabi kata bangkit satu budak muda, bangkit keluar. Bangkit keluar. Orang pun tak tahu lah tak dia nak bangkit di pancong ke apa ke, dia pergi dia lah, tapi ada satu orang bangkit keluar. Kemudian Nabi pun bagi satu majlis ilmu kepada sahabat. Belum habis majlis ilmu Nabi, budak ni patah balik mai. Bila patah balik mai, ditanya dia, baru tahu cerita. Rupanya dia dengan mak penakan dia ada masalah. Dia dengan mak penakan dia ada masalah. Dia tak cakap dengan mak penakan dia dah lama dah. Bila dia duduk dalam majlis Nabi, Nabi sebut macam tu, dia rasa kenal kat dia. Dia bangkit pergi. Dia pergi rumah mak penakan dia. Dia pergi minta ampun, minta maaf, minta sorry dekat mak penakan dia. Mak penakan dia pun seronok apa semua. Dia balik mai dalam majlis ni. Balik mai tu baru tahu rupanya dia adalah orang yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah panjang umur, bulan 1 kita baca hadis ini. Bulan 12 tak ada kuliah pula, pergi sekolah. Okay, jadi bulan 1 insya-Allah panjang umur, Allah bagi masa dekat kita, kita akan baca hadis ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi komen kepada budak ni. Nabi kata dekat dia, Allah sudah ampunkan dosa. Nah, mudah-mudahan Allah bagi dekat kita masa untuk kita main ini. Kemudian dia akan main satu hadis yang cukup bagus. Bab ma jaa fi ta'thir wa'd Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang Nabi kalau dia bercakap, dia memberi impact yang cukup kuat dalam jiwa sahabat yang mendengar. Oh, ini Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia bercakap, cakap Nabi itu dia punya impact dia dekat jiwa orang yang dengar ni cukup kuat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang Allah bagi dia. Nabi cakap tu, kesan cakap Nabi dekat sahabat yang dengar ni. Dia boleh balik, dia boleh teriak. Apa satu insiden yang berlaku dalam satu majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesan dia kepada satu sahabat, dan sahabat tu kemudian dia jadi apa dan macam mana cerita dia apabila dia balik mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis akan cerita tentang benda ni. Tuan-tuan, Nabi ni siapalah tak teringin nak tengok dia. Tentu sampai di Madinah. Sampai di Madinah, tengok orang yang berkesempatan sampai di Masjid Nabawi, sembahyang di Masjid Nabawi, lepas tu nak pergi ziarah Nabi. Duk lalu berakak-akak tu. Ramai tu nak lalu, nak lintas makam Nabi ni. Beralih dekat makam Nabi ni, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayat mata dia turun. Macam mana orang sayang Nabi. Kita duduk tahun ni, kita tak rasa sangat tu. Kita tak rasa sangat sayang kat Nabi ni. Kadang-kadang dia cakap ni, sayang kat Nabi ni macam mana? Sayang sampai lagu mana? Pergi sana, sendiri dia main.
Nak lintas makam Nabi tu dia rasa macam satu steamroll duk main gelek dada kita. Dia ketak. Oh, jatuh orang mata. Itulah konteks hati kita dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia main sendiri tu. Nuh duk teriak tu kata lah aku ke belakang duk teriak. Oh, ni segala tuan-tuan cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang Nabi kata apa? Siapa bagi salam dekat aku, melainkan Allah akan kembalikan roh pada aku untuk menjawab salam dia. Tuan bayangkan, bila kita duduk depan tu, kita kata Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab salam kita, Alaikumussalam. Tuan duduk kan tu tengok, keluar masuk bagi salam, keluar masuk bagi salam pun ada. Dah keluar dah, duduk di luar tu. Duduk di luar tu tengok kubah khadrat, kubah hijau yang menjadi kubah yang menaungi makam Nabi. Duduk tengok kubah tu dengan mulut tak kata apa, dengan apa tak, air mata duduk turun tu pun ada. Yang semua ni membawa kepada satu kesimpulan, sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi orang beriman, surga itu kita jumpa dia insya-Allah. Mudah-mudahan saya pesan dari saya dan kepada tuan-tuan dan puan semua, marilah kita sama-sama sayang agama kita, sayang segala suruh Allah dan suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan itu Nabi terima kita sebagai umat insya-Allah. Yang baik daripada Allah kita tangguhkan dengan tasbih kafar dan surah Al-Nas. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Kuliah kita di Perang Garden ada insya-Allah minggu depan hari Senin.